Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Raikan Budaya Kita. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Raikan Budaya Kita ini terdapat pada muka surat 88 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.1.1 membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 4 maklumat tersurat dan tersirat mengenai raikan budaya kita untuk memberikan respons. Kedua, mencatat 4 maklumat tersurat dan tersirat mengenai raikan budaya kita yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 4 maklumat tersurat dan tersirat mengenai raikan budaya kita untuk memberikan respons. Kedua, murid berjaya mencatat 4 maklumat tersurat dan tersirat mengenai raikan budaya kita yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk jadual. Pernahkah murid-murid menghadiri program perpaduan kaum di kawasan tempat tinggal kalian? Bagus, tentunya ada banyak aktiviti yang pernah diadakan di kawasan tempat tinggal murid-murid. Untuk apa? Untuk memupuk perpaduan kaum. Jadi di sini kita lihat gambar yang pertama menunjukkan sekumpulan penduduk yang sedang menyertai aktiviti sukaneka. Pastinya aktiviti sukaneka ini amatlah menyeronokkan dan melibatkan pelbagai kaum di sesuatu tempat tinggal. Seterusnya, gambar yang kedua di bawah itu menunjukkan sekumpulan murid ataupun kanak-kanak yang sedang memperagakan pakaian mereka sempena hari kemerdekaan. Di situlah mereka dapat memupuk semangat cintakan negara sejak kecil. Dan gambar yang ketiga menunjukkan aktiviti bergotong royong diadakan di sekolah. Pastinya aktiviti gotong royong ini dapat mewujudkan hubungan perpaduan kaum dan juga dapat menjadikan persekitaran sekolah menjadi lebih bersih. Dan gambar yang keempat di bawah itu menunjukkan tarian tradisional pelbagai kaum. Tentunya tarian ini dipersembahkan semasa hari kemerdekaan ataupun boleh juga diadakan semasa majlis kebudayaan di sesuatu kawasan tempat tinggal. Pastinya persembahan ini dapat memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai keunikan persembahan tarian tradisional. Diharapkan murid-murid dapatlah menyertai program sedemikian, iaitu program perpaduan bagi mewujudkan hubungan perpaduan yang lebih utuh serta dapat mewujudkan keharmonian hidup di negara kita. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam poster Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Baiklah murid-murid, marilah kita bersama-sama membaca dan juga menjelaskan maklumat yang terdapat dalam poster ini. Farisha dan ayahnya sedang meneliti poster acara yang akan berlangsung di tempat mereka. Mereka bertukar-tukar fikiran tentang poster itu. Jadi di sini kita lihat
Maklumat yang pertama di situ tajuk ataupun nama poster tersebutlah, ataupun program itu dinamakan sebagai Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Itu maklumat tersurat. Jadi maklumat tersiratnya di sebelah kanan itu dalam kotak yang berwarna kelabu. Maklumat tersiratnya, pengunjung dipersembahkan dengan aneka persembahan seni dan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Maksudnya di sini, maklumat tersirat ini mahu menjelaskan mengenai Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021 ini diadakan. Mestilah ada penjelasannya, iaitu mengenai sebab-sebab ataupun faktor yang menjadi Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021 ini dilaksanakan. Mesti ada tujuannya kan? Seterusnya kita lihat lagi di situ tema bagi karnival ini iaitu kesenian mengilhamkan perpaduan. Maksudnya ialah kesenian ini dapat memupuk perpaduan kaum. Dan kita lihat lagi di situ butiran maklumat iaitu tarikhnya 5 Mac 2021. Walaupun 2021 ini sekarang kan negara kita dilanda dengan wabak pandemik COVID-19. Tapi tak mengapalah, kita boleh letak sahaja 2021. Kalau murid nak letak 2022 tahun hadapan pun boleh, tiada masalah kan. Harinya hari Sabtu. Sesi petang 3 hingga 6 petang. Sesi malam pada pukul 8 hingga 11 malam. Lokasi itu bermaksud tempat. Di manakah aktiviti karnival ini diadakan? Iaitu di Dewan Perpaduan Melaka. Oleh itu, butir-butiran ini merupakan maklumat tersurat. Maklumat tersiratnya, Cikgu Afan sudah nyatakan di sebelah kanan itu dalam kotak yang berwarna kelabu. Maklumat tersiratnya memberi peluang kepada orang ramai hadir pada hari cuti dan dapat berkumpul di tempat yang luas. Itulah sangat penting sebenarnya kerana diadakan pada hari Sabtu. Kalaulah karnival ini diadakan pada hari Isnin, hari bekerja, boleh tak orang ramai datang? Boleh, tetapi tidak ramai. Sebab orang penat bekerja, orang bekerja kan. Jadi di sini kita dapat lihat maklumat ini diadakan ataupun program ini diadakan pada hari Sabtu. Tentunya orang ramai dapatlah hadir pada hari tersebut dan diadakan pada sebelah petang dan juga malam. Tentunya ramailah orang yang akan datang pada waktu tersebut dan diadakan di dalam Dewan Perpaduan. Pastinya Dewan Perpaduan ini sangatlah luas dan orang ramai boleh masuk ke dalam dewan tersebut. Baiklah, mari kita meneruskan lagi penjelasan yang terdapat dalam poster ini, iaitu anjuran karnival ini oleh pihak Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Merekalah yang menganjurkan program ini. Seterusnya, objektif karnival ataupun tujuan ataupun matlamat karnival ini diadakan. Yang pertama di situ kita lihat melahirkan masyarakat yang muhibah, harmoni dan saling memahami melalui aktiviti kesenian dan kebudayaan. Yang kedua, melestarikan seni dan budaya bangsa Malaysia agar sama-sama dihayati dan diraikan dengan semangat muhibah. Dan maklumat yang cikgu baca tadi merupakan objektif karnival, iaitu maklumat tersurat. Oleh itu kita perlu ada penjelasan ataupun menerangkan maklumat ini. Jadi di sini maklumat tersiratnya ada di sebelah kanan itu, iaitu mewujudkan perpaduan kaum dan mewujudkan keharmonian hidup pun boleh. Di situlah yang mana-mana sesuai. Kalau murid ada idea yang lain yang bersesuaian, dipersilakan untuk
menggunakan idea murid-murid yang sendirilah. Seterusnya kita lihat acara. Acaranya tarian zapin, tarian kipas, tarian Bharatanatyam, tarian Sumazau, ngajat, tarian sewang dan koir perpaduan. Seterusnya ada acara lain iaitu pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Jadi di sini acara tersebut merupakan maklumat tersurat. Jadi di sini apakah maklumat tersirat bagi acara yang cikgu sebutkan tadi? Jadi di sini maklumat tersiratnya ada di sebelah kanan iaitu untuk menarik dan menampilkan kepelbagaian dan keunikan kesenian budaya serta masyarakat dapat melakukan amal kebajikan. Pentinglah dalam acara ini sebenarnya dapat menunjukkan ataupun mempamerkan keunikan kesenian budaya masyarakat yang terdapat di negara Malaysia supaya masyarakat lebih mengenali kepelbagaian budaya. Dan aktiviti kempen menderma darah ini sebenarnya untuk masyarakat melakukan amal kebajikan iaitu menderma darah lah. Pastinya kalau pengunjung yang beragama Islam pastinya akan mendapat pahala untuk melakukan amal kebajikan tersebut. Seterusnya, kita lihat lagi di situ acara khas. Itulah yang paling istimewa. Acara khasnya itu pemilihan penonton Muhibah 2021. Ada syaratnya iaitu penonton mesti hadir dalam kumpulan pelbagai kaum dan berpakaian tradisional. Mestilah hadir dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum bagi sesuatu kumpulan. Dan mestilah berpakaian tradisional iaitu mestilah ada yang memakai pakaian baju Melayu, sari ataupun cheongsam lah mengikut pakaian kaum masing-masing. Dan mesti ada penjelasan mengapakah acara khas ini diadakan. Kita lihat di situ maklumat tersirat sebagai penjelasannya untuk menggalakkan orang ramai hadir ke karnival. Itulah yang paling orang ramai ternanti-nanti ataupun menjadi tarikan kepada orang ramai untuk hadir kerana ada hadiah misteri menanti anda di situ. Ya, tentunya ada hadiah yang menarik. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang terdapat dalam poster Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021 ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengujarkan respons yang sesuai berdasarkan pertanyaan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sebelum kita mengujarkan dialog, marilah kita sama-sama menjelaskan keempat-empat gambar yang terdapat di atas itu, iaitu aktiviti yang berlaku semasa hari karnival tersebut. Kita lihat gambar yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan tarian tradisional, iaitu tarian zapin yang dipersembahkan kepada para penonton yang hadir. Seterusnya, gambar yang kedua di sebelah kanan itu menunjukkan tarian tradisional pelbagai kaum. Dan gambar yang ketiga di situ menunjukkan, di bawah itulah, menunjukkan kehadiran para tetamu yang datang ke hari karnival kesenian dan kebudayaan 2021 tersebut. Dan disitulah mereka datang secara berkumpulan, iaitu terdiri daripada pelbagai kaum. Dan gambar yang keempat itu menunjukkan majlis penutupan, iaitu majlis penyampaian hadiah kepada pemenang. Iaitu acara khas tadilah kan, iaitu untuk penerima hadiah misteri. Seterusnya, marilah kita sama-sama mengujarkan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Apakah jangkaan kamu tentang respons pengunjung karnival kelak, Farisha?
Pada jangkaan saya, sambutan pengunjung amat menggalakkan semasa karnival tersebut dilaksanakan. Pada pendapat kamu, apakah faedah yang kita peroleh daripada karnival itu? Pada pendapat saya, banyak faedah yang kita peroleh iaitu masyarakat dapat mewujudkan perpaduan kaum dan mewujudkan keharmonian hidup. Kini tiba masanya mari kita mencatat maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan poster mengenai Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021 dalam bentuk jadual. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan yang ketiga ini iaitu murid perlu mencatat maklumat. Maklumat apa? Maklumat tersurat dan tersirat. Di manakah kita perlu mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat tadi? Ya, jadi di sini kita perlu merujuknya dalam slide aktiviti yang keberapa? Bagus, slide aktiviti yang pertama tadi yang menunjukkan poster Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Di situ semua maklumat dan jawapan sudah pun dinyatakan. Jadi di sini murid perlulah mencatatkannya semula ke dalam bentuk jadual ini. Tidak susah ya murid-murid. Murid perlulah merujuk maklumat tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.